Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 31 Ogos 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Toha ayat 111 hingga 113 oleh Ustaz Muhammad Nur Amin bin Januri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita. Majlis Pembarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Johor tahun 2023 yang telah diadakan di Simpang Renggam Keluar. Diikuti Majlis Amanat dan Penyampaian Sumbangan kepada Mahasiswa Timur Tengah Mesir dan Jordan bagi sesi 2023. Seterusnya berita, program Anakku Sayang dan MAIS at Campus di 6 buah sekolah, 3 institut pendidikan, politeknik dan kolej komuniti di daerah Muar. Diikuti berita Majlis Penyempurnaan Zakat Perniagaan oleh 6 buah syarikat kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Rangkuman berita diteruskan dengan berita kebakaran rumah sebuah keluarga di Kampung Cukuh Kecil, Serkat Pontian. Diikuti ziarah kasih Majlis Agama Islam Negeri Johor ke Hospital Inci Bersahaja Kalsum Keluar. Rangkuman berita diakhiri dengan Majlis Hujah Wakaf Penyerahan Tapak Tanah di Benut Pontian kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati iaitu tazkirah khas Saham Wakaf Johor bersempena Bulan Wakaf Johor tahun 2023 yang disampaikan oleh Ustaz Nur Ashraf bin Hashim, Penolong Pengarah Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang ditayangkan. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia kami yang ke-66. Merdeka, merdeka, merdeka. Surah Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Wa huwa mu'minun فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Siti Hajar Ahmad, Khamis 31 Ogos 2023. Terus ke rangkuman berita. Syukur Alhamdulillah tanggal 31 Ogos tahun ini dengan penuh semangat kemerdekaan, kontingen Majlis Agama Islam Negeri Johor telah turut sama menyertai Majlis Perbarisan
dan perarakan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Johor 2023 yang diadakan di Simpang Renggam, Keluang. Kira-kira lebih dari 118 kontingen yang terdiri daripada kontingen pancaragam, kontingen pembawa bendera, kontingen pewaris kemerdekaan, kontingen badan negeri atau persekutuan, kontingen badan beruniform, kontingen wakil daerah, kontingen badan berkanun kerajaan, kontingen sekolah atau institusi pengajian, kontingen mukim, kontingen swasta atau badan bukan kerajaan dan kontingen aset yang turut serta dalam perarakan tersebut. Baru-baru ini juga kami telah meraihkan 102 mahasiswa-mahasiswi yang akan menyambung pengajian ke Timur Tengah Mesir dan Jordan sesi 2023. Alhamdulillah, ibu bapa pelajar turut sama-sama hadir. Untuk tujuan itu, melalui wang zakat, kami telah peruntukan berjumlah RM357,000. InsyaAllah, setiap mereka akan menerima RM3,500 untuk keperluan pembelian tiket penerbangan dan sumbangan tunai untuk persiapan keperluan. Mahasiswa-mahasiswi akan berangkat pada bulan September ini, insya-Allah. Moga semua berjaya, selamat di perjalanan dan dipermudah urusan sepanjang tempoh pengajian. Hadir menyempurnakan perasmian majlis Mufti Negeri Johor Sohibus Sama Yang Berhormat Datuk Haji Yahya Ahmad. Hadir sama Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Haji Tahrir Kiai Haji Samsudin, Tuan Haji Anwar Sarimin, Rektor Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim KUIC dan Ketua Penolong Pengarah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, sebanyak 6 buah sekolah dan 3 institusi pendidikan Politeknik Kolej Komuniti Daerah Muar telah menerima sumbangan Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam program Anakku Sayang dan Maish at Campus, antaranya Sekolah Kebangsaan Kampung Baru, Sekolah Kebangsaan Pekan Pagu, Sekolah Kebangsaan Sri Jo, Sekolah Kebangsaan Bukit Naming, Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 5, Sekolah Kebangsaan Parit Bakar Tengah, Kolej Komuniti Muar, Kolej Komuniti Pagu dan Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Sumbangan kepada 6 sekolah tersebut melibatkan 80 murid-murid pendidikan khas dan 3 institusi untuk keperluan makanan pelajar yang kurang berkemampuan. Program telah disempurnakan penyerahan sumbangan oleh Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Muar, Ustaz Muhammad Azrul Taib dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Muar. Dalam pada itu, dalam satu pertemuan lain iaitu Majlis Penyempurnaan Zakat Perniagaan telah diadakan. Sebanyak 6 syarikat telah menyempurnakan zakat perniagaan mereka, antaranya Bank Rakyat, Iqbal Salam dan Associates, Muafakat Rakyat Johor Sendirian Berhad, Agrobank, Selia Serenggara, Selatan Sendirian Berhad, Solar Gas Sendirian Berhad. Zakat tersebut telah diterima oleh Mufti Johor Sohibus Sama Yang Berhormat Datuk Haji Yahya Ahmad. Hadir sama Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh Gadot, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Haji Ismail Abdul, Timbalan Mufti Johor Sohibus Sama Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Mohamed dan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian telah ke lokasi kebakaran rumah sebuah keluarga di Kampung Cokoh Kecil, Serkat Pontian. Di sana, kami telah bertemu dengan keluarga mangsa kebakaran. Kami telah sampaikan sumbangan tunai segera kepada keluarga ini. Moga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Sama-sama kita doakan. Hadir ziarah Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian, Ustazah Aisyah Abu Bakar. Sementara itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang telah ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang bagi menziarahi 35 pesakit. Kami turut bawakan bersama sedikit hadiah dan wang tunai. Moga Allah beri kesihatan buat semua.
Hadir ziarah Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang Ustaz Nur Hisham Mat Sawai. Hadir sama Pengarah Hospital Dr. Muhammad Nizam Haji Subahir. Sempena bulan wakaf ini juga, satu majlis hujah wakaf penyerahan tapak tanah di atas lot 8848 Mukim Benut, daerah Pontian bagi tujuan Sekolah Menengah Arab Bugis Sia Tampuk yang berkeluasan 0.9457 hektar telah diadakan di Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur, Benut, Pontian. Terima kasih diucapkan kepada pewakaf Tuan Haji Bacok atau Abdul Samad bin Abdul Latif atas perwakafan tanah tersebut. Semoga ianya memberi manfaat kepada seluruh umat Islam seterusnya, memberi kebaikan dan pahala jariah kepada pewakaf. Banyak lagi program-program menarik dan aktiviti-aktiviti yang telah diatur sempena bulan wakaf ini. Sentiasa setia bersama kami bagi mengikuti perkembangan semasa bulan wakaf Johor. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAESH TV. Bulan wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia ke-66. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Azrul bin Taib, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Daerah Muar. Yang saya hormati Pengerusi Masjid Wawasan Bukit Pasir Tuan Haji Zulkarnain bin Isnin bersama-sama dengan jawatan kuasanya. Tak dilupakan juga kepada pegawai Majlis Agama Islam di Ibu Pejabat Encik Sofian, Syekh Hafiz dan juga pegawai-pegawai warga kerja Majlis Agama Islam Daerah Muar, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surah Ali Imran ayat 92. Maksudnya, tidak sesekali akan capai makna kebajikan itu sehinggalah kita menginfakkan harta kita, sehinggalah kita mewakafkan harta kita yang kita suka itu ke jalan Allah, ke jalan Allah dan terhadap apa harta yang kita suka itu. Dan ingatlah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, perempuan haji, perempuan haji, jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kita untuk sama-sama, apatah lagi dalam ibadah berwakaf ini, untuk sama-sama kita memperhangatkan lagi, memperhayatikan lagi dan memperhalusi lagi. Yang mana kita lihat ibadah wakaf ni adalah salah satu ibadah sunnah yang boleh membantu kita, boleh membantu kita, yang mana amalan ataupun ibadah wakaf ini adalah salah satu ibadah yang kita tak jangka bahawa ibadah ini dapat membantu kita. Jadi tuan-tuan haji dan puan-puan haji, saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan tentang apa dia manfaat yang kita boleh dapat daripada kita berwakaf ini. Kita selalu dengar bahawa bila mana kita berwakaf, bila mana kita berwakaf, maka kita, harta rezeki kita akan bertambah, harta rezeki kita akan berkah, harta rezeki kita makin berkat dengan sebab kita melaksanakan ibadah wakaf ini. Itu adalah salah satu kaifiat ataupun manfaat ataupun ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada kita. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah yang mana menceritakan bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Tetapi pada hari ini saya ingin menceritakan sedikit salah satu manfaat. Salah satu manfaat bagi orang-orang yang berwakaf bersama Majlis Agama Islam Johor, yang mana saya boleh kongsikan hadis
dari yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani, hadis sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah mampu mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan ialah penyakit kusta dan sopak. Inilah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan At-Tabrani. Jadi tuan-tuan haji, kalau kita melihat dari mafhum hadis ini, jelas mengatakan bahawa dengan bersedekah ini, dengan berwakaf ini dapat menolak bencana. Kalau kita lihat sewaktu tahun 2020, kita lihat 2020, yang mana pada waktu itu bencana menimpa dunia, bukan Malaysia sahaja tetapi dunia, iaitu wabak COVID-19. Itu adalah salah satu bencana yang melanda dunia pada waktu itu. Dan kalau kita lihat pada waktu itu berapa ramai yang terkorban akibat COVID-19 itu. Dan kalau kita lihat di antara beberapa ratusan ribu yang menjadi mangsa COVID-19, alhamdulillah kita di Masjid Wawasan Bukit Pasir ini, kita masih lagi dapat menikmati indahnya dunia ini. Kita masih lagi dapat menikmati hirup oksigen yang Allah kurniakan secara percuma kepada kita. Jadi secara tak langsung, mungkin kalau kita lihat ada benda yang kita telah laksanakan pada waktu dahulu, dan alhamdulillah kita selamat daripada bencana musibah dunia yang melanda pada waktu itu. Jadi mungkin kita tak perasan, walaupun mungkin pada waktu itu saya pun waktu tu positif COVID juga. Saya rasa mungkin di dalam masjid ni mungkin ada yang positif pada waktu tu, tetapi kita masih lagi hidup. Mungkin kalau kita lihat, mungkin kita dah pernah berwakaf, mungkin dengan sebab berwakaf itulah alhamdulillah sampai sekarang kita masih hidup lagi. Tapi benda tu kita tak perasan. Tetapi antara manfaat kaifiat bagi orang yang berwakaf itu, salah satunya adalah kita terlepas daripada bencana ataupun musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi musibah dari segi COVID-19. Contoh, kita dah naik kereta, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita naik kereta, kita dah berhati-hati dalam kereta tu. Kita dah pakai tali pinggang, kita dah betulkan side mirror, tepi kiri kanan, cermin pandang belakang kita dah betulkan. Tetapi bila mana kita di jalan raya, kita dah berhati-hati, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tetapi kadang ada je musibah-musibah yang berlaku yang kita kadang tak jangka. Senang kata, dekat jalan ni kita serah pada Allah sajalah. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Kita start kereta je, masuk jalan raya, memang kita dah berserah pada Allah. Kita berhati-hati macam mana pun, tetapi bila Allah kata kun fayakun, maka akan terjadilah. Tetapi macam mana kita nak menghindari perkara-perkara yang tidak baik berlaku? Macam mana kita nak mengelak kemungkinan mungkin ada berlaku kemalangan itu, kita kalau boleh nak elakkan. Tetapi antara manfaat kaifiat yang kita boleh mengelakkan perkara-perkara itu, kita banyak-banyakkanlah berwakaf, kita banyak-banyakkanlah bersedekah. Mungkin itu adalah salah satu punca, salah satu cara, salah satu kaedah untuk kita menghindarkan diri kita daripada musibah di jalan raya. Dan kalau kita lihat dari segi kesihatan kita, kadang-kadang kita tak perasan yang mana mungkin berkat kita berwakaf, berkat kita bersedekah, Allah kurniakan kesihatan pada kita. Allah kurniakan kesihatan yang baik pada kita. Allah kurniakan kita sehingga umur 50, 60, 70 tahun kita masih lagi boleh hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin kita tak perasan, tetapi itulah mungkin adalah tanda-tanda yang mana tuan-tuan haji, puan-puan hajah, berkat berwakaf, berkat bersedekah, itulah sehingga sekarang kita dapat menikmati indahnya duniawi ini.
Jadi kalau kita lihat, sebab itulah apa-apa musibah yang berlaku kepada kita, macam mana kita nak mengelakkan, salah satu kaedah kita nak mengelakkan musibah-musibah ini, antara salah satunya dengan ibadah berwakaf, dengan ibadah bersedekah. Zakat lagilah wajib untuk kita melaksanakan ibadah itu. Sebab itulah ialah kadang-kadang kita tak jangka. Bayangkan tuan-tuan haji, puan hajah, ialah kalau kita berjalan dekat luar, mana tahu kita tersepak batu, tersepak batu, kita tak masalahkan diri kita, tapi kita salahkan batu tu. Kenapa batu tu ada kat situ, sedangkan dah batu tu memang itulah tempat dia. Jadi bagaimana kita nak mengelak daripada perkara-perkara itu berlaku kepada kita? Itulah dia yang saya katakan tadi, antara kaifiat ataupun manfaat yang boleh kita mengelakkan perkara itu berlaku, mengelakkan bencana besar yang berlaku kepada kita. Kita laksanakanlah ibadah wakaf dan juga ibadah bersedekah. Sebab itulah kita ada membuka kaunter di belah kiri, supaya tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh melihat apakah kaedah-kaedah wakaf yang kita boleh bantu, yang mana kita ada wujudkan saham wakaf Johor, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat projek-projek yang kita laksanakan ini, dan dalam masa yang sama kita dapat beribadah untuk berwakaf, yang mana manfaat projek-projeknya kita kembalikan kepada umat Islam juga. Antaranya adalah sekolah agama Al-Quran, dan juga pelbagai projek yang kita salurkan kembalikan kepada mereka. Dan semoga dengan hasil wakaf yang kita laksanakan itu, insya-Allah mungkin dapat membantu kita mengelak daripada bencana-bencana dan musibah yang besar. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Walaupun ringkas, insya-Allah apa yang saya sampaikan untuk diri saya dan juga untuk diri tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, semoga kita mengambil iktibar apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini insya-Allah dapat melindungi diri kita daripada segala bentuk musibah, tidak kiralah sama ada kemalangan, sakit ataupun pelbagai jua yang hadir tanpa diundang. Dan akhirnya saya mengajaklah kepada semua untuk bersama-samalah untuk kita berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan saya rasa cukup sekadar itu saya akhiri kuliah ringkas saya dengan wabillahi taufiq.